Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acha datang lagi. Okey, bagi siapa yang tidak mengenali Acha, siapa dia ni? Saya Khadijah binti Abdul Latif, merupakan dealer aktif Public Gold. Alhamdulillah setakat hari ini saya dibimbing oleh tuan mentor saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu penulis buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Alhamdulillah. Okey, hari ni apa yang Acha nak berkongsi ni? Okey, yang ini hari ni Acha nak mengajak anda sekalian meletakkan set matlamat jom pergi haji. Walaupun bulan haji dah lepas, tapi tak apalah, takkanlah maksudnya bulan haji baru kita fikir nak pergi haji kan. Kebetulan Acha ada baca lagi. Hari-hari Acha kena baca. Sebab apa? Lepas Acha baca, Acha kena kongsikan terus. Okey, Acha nak yang senang-senang je. Tak nak yang susah-susah. Sebab kita nak yang mudah, yang tak berat dan senanglah. Kan? Apa dia? Nak pergi haji cepat, kena simpan emas. Kenapa kena kata kena simpan emas? Sebab yang ini pun Acha baru tahu. Selama ni Acha masa belajar dekatnya, masa belajar ni dekat pondok, Ustaz Acha selalu cakap. Ustaz Acha tu namanya Ustaz Fadil. Ustaz Fadil Sulaiman. Selalu cerita pasal pergi Mekah, selalu cerita pasal pergi umrah, lepas tu cerita pasal makanan-makanan best, makanan-makanan orang Arab. Lepas tu siap cakap dengan ni, nak pergi haji, nak pergi umrah tu kan, murah je. Masa tu kita dekat dalam kelas, Ustaz kat depan mengajar. Nak pergi haji, nak pergi umrah tu murah je tau. 5,000 je. Ustaz kata 5,000 je. Lepas tu kan, kan murah kan? Lepas tu kita pun, yalah murah lah. Sebab Ustaz kata murah, kita pun murah lah. Okey, lepas tu Ustaz kata, jadi sekarang semua yang dekat ada dalam kelas ni, ni Acha tambah sikit lah. Sekarang yang semua dekat dalam kelas ni niatlah yang kita nak pergi umrah. Nanti Allah akan perkenankan. Jadi kan masa tu, masa Ustaz bercerita, Ustaz Fadil bercerita, Acha dekat dalam kelas ni masa tu dalam tingkatan 4, tingkatan 5 lah. Lebih kurang Sani Sanawi ataupun Salih Sanawi. Kan belajar kat pondok kan. Jadi Acha kata, Acha niat dekat dalam hati, murah je pergi umrah tu, murah je. Okey, 5,000 je, murah je. Okey, lepas tu kita pun niat, nanti aku ada duit, aku nak pergi umrah. Sebab 5,000 je, murah. Macam tu. Okey kan. Jadi, kita pun dah niat lah masa waktu tu. Alhamdulillah, 5 tahun lepas tu, 5 tahun lepas tu sebab kita ada niat. Alhamdulillah, satu hari, Acha direzekikan. Acha direzekikan untuk pergi menunaikan umrah. Alhamdulillah. Tak tahu nak cakap macam mana. Kita duit 1,000 pun tak berapa nak ada. Kan? Sebab kita orang biasa-biasa. Tapi Acha yakin. Macam mana kita boleh pergi? Sebab kita pernah niat. Jadi hari ni apa yang Acha nak cakap ni, Acha nak cakap dekat anda kalian, dekat siapa yang berada dengan Acha hari ni, ataupun bukan hari ni ke, bila-bila masa sajalah. Kalau kebetulan tengok live Acha ni, dengarlah cerita pasal Acha nak membawa kalian, jom kita setkan matlamat untuk pergi haji cepat. Kan, Acha pernah cerita dengan seseorang. Kau rasa kau nak pergi haji bila? Kan. Lepas tu jadinya kawan Acha kata, tak ada fikirlah pula nak pergi haji bila. Sebab biasa, tak tahulah orang lain kan, tapi maksudnya biasa dia akan fikirkan haji ni, kita kan muda lagi nak pergi haji. Nak pergi haji muda-muda, macam tu. Tapi Acha lain. Acha pula fikir waktu muda nak pergi haji. Kan. Macam mana ni, macam mana sekalipun Acha dah niatkan dah waktu muda nak pergi haji. Jadinya Acha tak fikirkanlah, sebabnya Acha tak nak pergi waktu tua. Kan ini kita niat, Allah yang memberi rezeki tu. Kita niat baik, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi satu hari masa Acha pergi umrah dulu, ni Acha nak kongsi lah. Kalian kan, masa Acha pergi umrah dulu, masa kita pergi tu, kali pertama Acha pergi dulu, kita muda lagi, umur baru 21 tahun ke 22 tahun kan, lebih kurang macam tu. Tak ingat dah, masa tu tahun 2010. Jadi pergi tu kita muda lagi, tapi kan nak menunaikan tawaf, nak mengelilingi Kaabah tu 7 kali, kita nak tawaf, boleh tahan rasa dia. Kita orang muda.
kita orang muda mengelilingi Kaabah 7 kali tawaf tu, pusing Kaabah tu, pun kita berasa, ya Allah, memang kena, macam mana iman tu kena kuat lah, sebab dengan tengah hari panas terik, kan. Jadi Acha terlintas kat dalam hati, ya Allah, itu waktu muda. Kita pergi haji, kita pergi umrah waktu muda tu pun berasa uah-uah lah. Kan nak menyelesaikan rukun, menyelesaikan umrah tu kan. Kan. Jadi balik daripada tu terlintas Acha kata, oh nanti ada rezeki nanti nak pergi haji muda. Duit macam mana sekalipun, Acha tak tahu macam mana duit sekalipun. Tapi Acha dah niatkan dah pergi haji muda. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi yang menguatkan lagi Acha untuk kata pergi haji muda, pergi haji cepat. Cepat tu maksudnya kita sekarang 33. Jadi nak cepat tu takkanlah cepat tu 20 tahun lagi. Cepat tu maksudnya dalam masa yang 5 tahun, 6 tahun. Maksudnya muda lagi lah kan, sebelum 40. Jadi kali kedua Acha pergi menunaikan umrah, masa tu Acha mengandung anak nombor 2. Masa tu Acha pergi dengan suami lah. Okey, fahamlah, mengandung 5 bulan. Pergi menunaikan umrah. Uah lah. Kan, Allahu Akbar dengan baby dalam perut. Pusing, tawaf lagi, sa'i. Lepas tu mana lagi sa'i, Safa dan Marwah, tawaf habis, lepas tu minum air zam-zam, sa'i, tawaf Safa dan Marwah, lepas tu okey selesai. Lepas tu nanti kan ulang lagi. Lepas tu kalau tak ada buat umrah, kita akan lepas sembahyang kita akan terus tawaf kan. Tawaf 7 kali. Tawaf tu pun dengan kita berbadan 2, anak baby dalam perut 5 bulan, jadi kan perlukan macam mana iman yang kuat, kekuatan yang, yalah, sebab kita nak selesai tengah hari, elok pula lepas tengah hari kita tawaf kan. Jadi ya Allah Rabbi, macam itu muda lagi. Umur berapa ya? Umur 23, masa mengandung anak nombor 2 tu umur 25. Kan, masa umur 25 Acha menunaikan umrah kali kedua. Jadi lah. Kan, jadi Acha kata, ya Allah Rabbi, yang ini baru ada baby dalam perut, bukan lagi pergi haji waktu umur 60. Kan? Bukan Acha pergi haji nanti kan kita mesti dah niat pula, dah kita selesaikan umrah, kita nak pergi haji pula. Jadi pergi haji nanti, kalau kata kita pun tak kisah untuk kita pergi haji bila, ada rezeki kita akan pergi umur 50 lebih, 60 lebih kalau panjang umur. Jadi Acha rasa 50 lebih, 60 lebih tu, bukanlah kata 50 lebih, 60 lebih tu tak kuat. Bukanlah kata orang-orang tua tu tak kuat. Tapi Acha memikirkan diri Acha sendiri. Yang sekarang ni pun sakit-sakit kaki, kan, ya Allah Rabbi, sakit kaki lah, lepas tu apa lagi, macam itulah kan. Jadi kalaulah yang dah tua, dah berumur lagi tu, macam manalah Acha membayangkan diri Acha. Jadi Acha pun dah setkan dekat dalam, kalau bukan kita nak setkan untuk diri kita, siapa lagi nak buatkan untuk kita kan. Jadi sekarang ni Acha dah jumpa jalan penyelesaian. Anda nak tahu tak jalan penyelesaian macam mana? Yang ini betul-betul confirm jadi. Cuma anda kena ikut je. Percaya dan buat. Percaya dan tiru. Ya. Sebelum ni kita tahu pergi setiap tahun, kalau untuk 2 tahun kebelakangan ini untuk menunaikan haji memang terhad. Lepas tu terhad dan ada yang tak boleh sebabnya kita COVID. Okey, tak apalah. COVID kita tak inilah, maksudnya tak fikirkan. Tapi kita takkanlah maksudnya kita dah boleh memikirkan dah berapa tahun lagi. Mana tahu insya-Allah semua dah beransur pulih rezeki kita. Jadi sebelum sampai turn kita untuk pergi dijemput menjadi tetamu Allah, jadi kita kena buat persediaan. Persediaan dari segi kesihatan dia nombor 1. Yang kedua, yang paling penting, siapa yang nak pergi tu mesti kena ada duit. Betul tak? Kan, tabung haji panggil nama dia, petik nama dia. Ting Khadijah Abdul Latif. Tahun ini awak tahniah. Tahun ini, tahun 2026. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tahun Okay, 2026. Awak berjaya, awak terpilih untuk menunaikan haji. Wah, subhanallah. Jadi, kita dah terpilih untuk menunaikan haji. Okey, lepas tu, mesti nak tengok duit dalam tabung haji. Lepas tu kalau dah tak ada duit, macam mana nak pergi? Kita nama dah terpilih, duit pula tak ada. Jadi persediaan sebelum menunaikan haji, nama kita terpilih untuk menunaikan haji,
kita buatlah simpanan. Simpanan yang Acha nak bagi tahu yang sangat-sangat akan berkesan lah, sangat-sangat berkesan ialah simpanan dalam bentuk emas. Acha bukan sebab Acha ni public goal, sebabnya Acha ni macam mana cakap? Sebabnya Acha ni, yelah dia ajak lah orang pergi haji lepas tu simpan emas dengan dia. Macam tu bukan. Ya Allah Rabbi, tak tahu nak cakap apa. Bukan sebab Acha ni public goal. Tapi Acha nak berkongsi, Acha dah jumpa jalan penyelesaiannya yang akan memudahkan, mencepatkan dan tak merunsingkan. Sebab emas ini salah satu jalan penyelesaian untuk cepat menunaikan haji. Sebab apa? Kita selalu tak dengar harga emas naik. Okey, ya kita dengar. Setahun. Semalam macam cerita. 2015 sampai 2020. 5 tahun saja rumah tu harga dia 170,000. Tapi 5 tahun lepas tu harga rumah tu 250,000. Emas yang sama boleh beli rumah yang tahun 2015 boleh beli rumah yang harga 170,000. Emas yang sama, emas 1 kilo. Lepas tu tahun 2020, emas yang sama 1 kilo boleh membeli rumah yang berharga 250,000. Ya Allah ya Rabbi, ya Fattah ya Rahim. Cuba kita fikirkan. Kita dengar dan kita fikir, ya betul lah. Emas yang sama, contohlah yang ni. Benda ni je kita simpan. Kita tak simpan duit Bukan kata tak simpan. Ini kita cerita tentang matlamat kita yang kita nak capai. Matlamat kita untuk menunaikan haji tu. Nampak tu Kaabah kat depan tu. Kita nak pergi tak? Nak pergi tak? Okey, kalau kata nak, mesti kena ada usaha. Usahanya macam mana? Kena menyimpan. Okey, menyimpan. Menyimpan tu macam mana anda menyimpan? Yang Acha nak kongsikan yang sekarang ni, Acha maksudnya akan kita ada banyak matlamat kan. Jadi salah satunya untuk capai target menunaikan haji pun Acha akan menyimpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Kenaikan emas tu, harga kenaikan emas tu memang berlaku setiap tahun. Setiap tahun. Naik turun sikit biasa. Tapi untuk long term, untuk jangka masa panjang, emas tu confirm akan naik. Naik sikit ke naik lah. Kan emas yang sama, contohlah. Yang ini Acha tak petik lagi ceritanya. Tentang dulu 1 dinar ni M. Nasir. Siapa tak kenal M. Nasir? Jom kita nyanyi. Okay, nyanyi lagu M. Nasir. Acha suka lagu Tanya Sama Hud-Hud. Kan. Banyaklah lagu-lagu M. Nasir tu. Seronok dia macam nyanyi sikit kan. Tapi Tanya Sama Hud-Hud tu macam best sikit lah Acha rasa kan. Jadi M. Nasir, dia beli sekeping ni harga dia RM200 sahaja. Dulu masih tahun 2000. Sekeping ni harga RM200 dan dibelinya untuk diberikan dijadikan mas kahwin. Dibagi hantaran kepada isteri dia. Okey, sekeping ni RM200 tahun 2000. Sekarang 2021. Kira 20 tahun kan? Tahun 2021. Okey, kira 20 tahun, benda yang sama simpan. Benda yang sama. Kalau tak nak simpan kat sini, boleh simpan kat tempat lain. Tapi benda yang sama, kita tengok tak ada bertambah gemuk pun. Kan? Benda yang sama. 1 dinar 4.25 gram. Zaman Rasulullah pun 4.25 gram. Benda yang sama. Tapi kenaikan dia sangat-sangat tinggi. 20 tahun. Contoh kita sekarang umur panjang nanti Alhamdulillah. Okey. Sekarang umur Acha 33. Nanti 20 tahun lagi umur Acha 53 insya-Allah Kalau panjang umur 53. Jadi kan pejam cerit masa kita dah umur 53. Acha hanya menyimpan benda ni je. Acha hanya menyimpan benda ni. Tapi benda ni nama dia kan. Sekeping emas ni yang 1 dinar ni yang kita beli sekarang ni harga dia 1,000. Cuba kita bayangkan 20 tahun lagi harga dia 1,000 lagi ke? Cuma tak boleh agak lah. Mungkin harga dia dah jadi 2,000. Bukan dia jadi 2,200. Kan. Jadi cuba yang ni Acha nak bagi tahu sangat-sangat Acha nak cakap untuk target kita pergi haji, menyimpanlah dalam bentuk emas. Okey, dalam bentuk emas yang berapa keping? Sekarang ni Acha nak bagi kiraan yang mudah. Mudah untuk kita, tak payahlah rasa macam berat sangat. Mudah, senang je. Kan, sekarang ada 1 keping. Kita hanya simpan 12 keping sahaja. 12 keping sahaja, insya-Allah kita akan dapat menjadi tetamu Allah kalau kita dijemput lah.
Kan 12 keping. Tapi okey ni kalau sekeping kecil-kecil. Kan. Kalau Acha pula, Acha ada sekeping besar ni pula. Yang ni 5 dinar. Okey, 5 dinar ni bersamaan dengan 21.25 gram. Lagi confirm lah, lagi berat daripada 1 dinar. Okey, jadinya kalau siapa tak nak kecil-kecil ni, takut hilang lah. Renyah lah kecil-kecil ni. Okey, tak apa, tak nak kecil tak apa. Kita boleh mulakan dengan besar. Besar ni 5 dinar. 5 dinar ni kita hanya simpan 2 keping sahaja. 2 keping 5 dinar. Lepas tu kita tambahkan 1 keping ni 2 ketul. 2 ketul ataupun 2 keping lah. Okey, jadi kita ada 4 keping. 5 dinar ada 2 keping, 1 dinar ni ada 2 keping. Jadi samalah dia, jadilah dianya 12 dinar. 12 dinar. 12 dinar kita simpan sahaja. Kan insya-Allah nanti sampai masa nanti kalau kata kota haji tu ada kekosongan, kan kekosongan kota haji tu kita dah boleh mohon. Kan kita dah boleh mohon, manalah tahu nama. Kalau kita nak pergi haji cepat, kan kalau kita nak pergi haji cepat, kalau Acha ni nak pergi haji cepat dan muda, kan jadi kita kena usaha. Boleh tak boleh lain cerita, tapi usahanya kena dalam bentuk emas. Bukan tak bagi simpan dalam bentuk duit. Wang ringgit boleh, contohlah 5 dinar ni 5,000 lebih. Kalau dah 10 dinar, harga dia lebih kurang 12,000. Okey, 12,000 tambah lagi dengan yang ni 1,000 lebih kurang 15,000 lah. Okey, contohlah sayang ni. Contohnya 15,000 tu. Contohnya 15,000 tu kita simpan dalam tabung haji. Okey, kita nak pergi haji 5 tahun lagi, 6 tahun, 8 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kita dah simpan 15,000 sekarang. Kan? 8 tahun lagi, 10 tahun lagi kita nak pergi haji, duit 15,000 ni hari ni banyak 15,000. Tapi 8 tahun, 10 tahun lagi 15,000 memang nilainya 15,000. Tapi 15,000 tu boleh beli tak barang harga hari ni. Contohnya hari ni harga kereta lah. Kereta harga 40,000. Kereta pula maksudnya pergi haji tahun ni, kalau siapa yang boleh pergi haji lebih kurang menggunakan 12 keping. Kan tapi 12 dinar. Tapi kalau 5 tahun 10 tahun lagi kita simpan dah 12 dinar, 5 tahun 10 tahun lagi kena kos haji akan naik. Kan kos haji akan naik dan nilai emas pun akan naik. Kan biasa kan? Untuk 10 tahun confirm akan naik. 2 tahun pun dah ada kenaikan. 3 tahun, 4, 5 tahun pun ada kenaikan lagi banyak. 10 tahun apatah lagi. Kan? Jadi 10 tahun akan datang, contohlah kita simpan yang ini, harga dia sekarang ni baru lebih kurang 7,000, 6,000, 7,000. 10 tahun lagi dia akan jadi 6,000, 7,000 juga. Tak kan? Sebab emas kan nilainya memang sentiasa akan naik untuk jangka masa panjang. Jadi kita hanya simpan berapa? Hanya simpan, target kita simpan 12 dinar je. Susah ke simpan dalam 12 dinar ni, Cha? Kalau tanya Acha kata tak. Sebab Acha sendiri, emas ni kan, siapa yang dah memiliki dia akan faham. Dia sendiri akan rasa, dan dia sendiri akan faham macam mana perasaan orang yang memiliki emas tu. Jadi Acha sendiri yang sekarang ni pegang sekeping 2 keping ni, Acha tak rasa pun. Ni nak bagi tahu perasaan orang yang ni. Kita tak rasa pun yang kita ada duit yang beribu-ribu. Kita rasa macam kita pegang hanya 2 keping je. Macam kita ada duit 50 sen, ada 2 keping. Kita rasa macam kita ada pegang berkeping je lah. Kan? Kita tak tahu pun harga. Padahal dekat dalam emas ni, dia dah telah menyimpan nilai. Menyimpan nilai di dalam ini. Hari ni harga dia 5,000 lebih. 5 tahun lagi harga dia jadi 7,000, 8,000. 10 tahun lagi harga dia akan jadi berapa? Agak-agak 9,000, 10,000. Okay. Sebabnya dalam masa panjang emas tu akan naik. Kan harga emas tu akan naik. Jadi itulah yang Acha nak ajak kepada kalian semua. Acha nak berkongsi. Kalau anda ada matlamat untuk pergi menunaikan haji tu cepat. Kalau kita dah umur 40 lebih, kita target sebelum 50. 5 tahun akan datang lah. Contohnya kan 5 tahun akan datang. Biarpun, ni Acha nak cerita. Biarpun Acha daftar haji melalui KWSP. Acha dan suami
daftar haji melalui KWSP. Jadi masa Acha daftar haji tu, Acha nampak latan Acha waktu bila? Acha tengok 2000, ya Allah Rabbi tak tahulah tahun 2000 berapa entah tu. Agaknya 2000 dah kerepot kot kan. Maksudnya macam dah tua lah, dah banyak lah berpuluh tahun entah panjang umur pun tak tahulah. Kan, kalau panjang umur alhamdulillah. Jadi cerita ya Allah Rabbi lamanya. Jadi itu yang maksudnya tarikh yang diberikan kepada kita, tahun yang diberikan kepada kita secara rawak je lah kan. Macam tu. Jadi Acha tak mengharapkan dapat je asal dah daftar haji. Kan dah daftar haji, okey selesai satu step tu dah selesai. Jadi step yang kedua Acha nak niatkan dah. Kan, niatkan dah nak pergi haji waktu muda. InsyaAllah anak-anak pun sikit dah besar. Kan, ada duit, Acha usaha. Jadinya kita akan pergi menunaikan haji dalam masa 5-6 tahun lagi. Tapi macam mana caranya? Simpan emas, simpan duit. Okay. Kenapa macam ni kedip-kedip ni? Sebab cahaya dia kuat kan. Okay. Simpan duit bukan tak boleh. Untuk jangka masa panjang, sebaiknya simpan dalam bentuk emas. Kalau simpan dalam tabung haji, sebab nilai duit yang kita simpan tu, hari ni RM50. Dulu RM50 boleh beli barang yang banyak, satu troli penuh. Tapi sekarang RM52 boleh beli 2 pampers je. RM50 yang sama. Tapi emas ni pula beza. Emas ni daripada zaman Rasulullah boleh beli seekor kambing. Zaman Rasulullah tu 1400 tahun yang lepas. Seekor kambing. Kambing tu besar kambing lah. Kan kecil ke besar namanya kambing. Kan 1400 tahun lepas boleh beli seekor kambing. Sekarang tahun 2021 pun masih boleh membeli seekor kambing. Jadi kita nak cuba kita fikirkan. Kan ya Allah, benda yang sama tapi masih mengekalkan. Kata Syekh Imran Husin, kan, dia simpan emas. Ini bagi bayangannya. Simpan emas pada tahun ini dia boleh membeli seekor unta. Simpan emas dia boleh membeli seekor unta. Dan 10 tahun, 20 tahun akan datang, emas yang disimpan tu masih boleh membeli seekor unta. Okey? Faham? Contohlah ini emas ni. Emas ni boleh beli seekor unta masa tahun ini. 10 tahun, 20 tahun akan datang, emas yang disimpan dekat bawah bantal, contoh, pun masih boleh membeli seekor unta. Okey. Tetapi aku menyimpan duit. Duit hari ni yang aku simpan, ekor unta berapa ya? Macam pun tak tahulah, 3,000 ke 4,000 ke 5,000 lah contoh Contohlah seekor unta pun harga 5,000. Okay. Jadi hari ni 5,000 aku simpan, hari ni aku boleh membeli seekor unta. Okey, 10 tahun, 20 tahun akan datang, 10,000 yang aku simpan, 5,000 ataupun 10,000 yang aku simpan boleh beli seekor unta hari ni. 10 tahun akan datang, aku dah tak boleh beli seekor unta. Aku hanya boleh membeli seekor keledai. Jadi, nampak tak? Nampak tak apa yang beza ni? Ya Allah Rabbi, faham ke tak faham? bukan tak paksa semuanya. Acah nak kongsi ya Allah Rabbi. Nampak sangat perbezaan. Yang ini pun boleh membeli, yang ini pun boleh membeli. Yang ini boleh membeli, tapi kalau kita simpan, nilainya makin susut, iaitu duit. Tapi yang ini, kalau ini pun sama boleh beli. Kawan Acha, ada seorang tu dia kata, Kak Cha, kita nak simpan emas. Sebab apa nak simpan emas ya? Sebab kan, kita selalu pergi Brunei. Kan, ini ada kawan. Kita selalu pergi Brunei. Masa Acha dengar dia kata dia selalu pergi Brunei, seronok, rasa jealous. Dia boleh pergi Brunei. Seronoknya kan, teringin lah nak pergi Brunei. Sebab Brunei negara Islam, negara yang macam banyak lah kelebihan kita tahu kan. Yang banyak yang best kan. Jadi dia kata dia pergi, kenapa yang menguatkan lagi kenapa dia nak simpan emas. Sebelum ni dia simpan emas lain, tapi hari ni dia nak simpan emas public gold bersama dengan Acha. Jadi dia kata sebab apa Kak Acha? Sebab kita pergi Brunei tu kan yang kita seronok sebab apa? Ada masa kalau kita tak ada duit, kita pergi sesetengah kedai, kita tak ada duit, kita boleh beli menggunakan emas. Kat Brunei, kalau kita tak ada duit tapi kita ada emas, contohlah kita ada ni sebentuk cincin. Kalau orang tak simpan gold bar tak apa, tapi contohlah dia ada sebentuk cincin ni. Jadi dia pergi negara Brunei tu, dia ya Allah teringinnya nak beli ni. Kalau dah balik ni tak boleh beli dah ni. Teringinlah contoh nak beli macam cendera hati kan dekat Brunei, dekat satu kedai contoh. Jadi ni tak ada duit. Dia menerima dekat sesebuah kedai tu, menerima emas
sebagai pertukaran untuk jual beli. Jadi itulah yang menyebabkan dia sungguh-sungguh nak simpan emas. Sebab apa? Kalau dia simpan emas yang dia pegang ni, dia pergi mana-mana, negara mana-mana akan menerima. Dekat Indonesia pun terima. Kat Australia pun terima. Dekat mana? Dekat Arab pun terima. Dekatnya Brunei pun terima. Bawalah ke mana? Acha pergi ke Moja, Acha tak tahu terima ke tak terima. Tapi orang-orang Kemboja memang sukalah emas kan. Siapa tak, orang Kemboja tak ada lagi yang menolak emas. Memang kalau kata perempuan tu wajiblah ada emas. Macam tu kan. Anak-anak kecil pun semualah. Kan? Sebab emas tu salah satu aset dia orang. Diorang tak retilah nak menerangkan macam mana. Tapi tak menerangkan kat kita. Mak Acha tak menerangkan. Tapi Acha tahu sekarang ni baru Acha tahu sebab apa. Sebab apa sungguh-sungguhnya mak tu menyimpan emas. Sebabnya benda emas tu memegang nilai. Penyimpan nilai. Daripada tahun dulu, 1400 tahun dulu, sampailah sekarang, ianya masih memegang nilai. Menyimpan nilai. Dulu kita beli sikit je rendah. Acha tak tahulah siapa yang beli dulu. Mungkin harga dia 2,000 je. Sekarang ni harga dia dah 5,000 lebih. Benda yang sama, berat yang sama, tak jadi gemuk pun, tapi dia, tengok dia tak ada dividen. Emas tak ada dividen, tapi siapa yang menyimpan dia, dia ada kenaikan. Inilah namanya keistimewaan emas. Nilainya dipegang oleh berat dan ketulinan dia. Makin beratlah dia, makin bernilailah dia. Kan, sikit-sikit emas pun bernilai. Jadi bagi sesiapa yang berada kat luar sana yang tidak ada lagi, maksudnya tak set lah, pernah simpan. Semua orang simpan, semua orang dah niat nak pergi haji tapi tak tahu macam mana dia nak pergi haji. Tak tahu macam mana jalan untuk dia memudahkan dia cepat untuk pergi haji. Kalau anda berasa nak ikut cara Acha, boleh apa nama ni? Boleh WhatsApp Acha dan Acha akan bantu anda. Untuk dapatkan sekeping ni, kalau kita nak pergi haji, kita kena ada paling-paling pun 12 dinar. 12 dinar. Ada ni satu keping ni ada 12 keping. Kan. Dan macam mana nak dapatkan sekeping ni, Cha? Kita pun tak berapa nak ada. Okay, tak apa. Sebab apa? Public Gold. Cha nak cerita ya, nak kongsikan. Public Gold menyediakan transform. Maksudnya menyediakan satu kemudahan untuk semua rakyat Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Kan, untuk mudah simpan emas serendah RM100 saja, anda boleh merealisasikan impian anda untuk pergi menunaikan haji. Nak dengan tak nak dan set dengan tak set je matlamat. Kalau katakan nak, tapi tak ada lagi, tak tahu cara macam mana, boleh kontak Acha. Kan, Acha boleh bantu anda. Dan kalau anda dapat menunaikan haji, Acha lah orang paling bahagia. Anda pun dah rasa bahagia. Ya Allah, Rabbi bersyukurnya. Kan? Dan Acha ni dapat membantu anda untuk mengadakan akaun emas untuk mudahkan untuk kita set matlamat untuk pergi menunaikan haji. Ya Allah, Rabbi sangat-sangat bersyukur Acha rasa. Okey, itu saja untuk daripada Acha untuk hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala kekurangan daripada apa yang keluar daripada mulut Acha ni daripada diri Acha sendiri. Okey, mudah-mudahan ada manfaatnya, kebaikannya untuk anda yang mendengar perkongsian Acha pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.